Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa Subhanaka la ilma lana illa anta 'allamtana innaka antal alim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wa tazakkur at-tazkir wa naf' intifa' wal ifadah wal istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung muzakarah kita kitab Penawar bagi Hati pada muka surat 33 pada perenggai yang terakhir sekali. Berkata pengarang rahimahullah, adapun memuji, maka ada padanya pada memuji enam kebinasaan. Adapun memuji, jadi termasuk daripada kebinasaan lidah atau perkataan yang disenaraikan dalam bab sifat-sifat mazmumah, sangat loba berkata-kata, ialah memuji. Maka ada padanya pada memuji enam kebinasaan. Ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Dalam 6 kebinasaan itu ada 4 kebinasaan atas yang memuji. Orang yang memuji pun binasa, dan orang yang dipuji pun binasa juga. Bahkan kebinasaan atas yang memuji ada 4 dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Maka kebinasaan yang pertama daripada 6 kebinasaan tu, jadi kebinasaan pertama pada atas yang memuji, maka kebinasaan di atas yang memuji yang pertama, bahawasanya orang yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan. Ia orang memuji pada memuji itu. Kadang-kadang orang yang memuji itu ia berlebih-lebihan, maknanya melampaui batas, terlajuk. Terlajuk dalam nak memuji itu dengan makna dia mengadakan sesuatu yang hakikatnya tidak berlaku, hakikatnya tak ada. Jadi pujian itu didorong oleh sifat yang mazmumah. Sifat yang mazmumah. Jadi oleh kerana dia terlebih dalam memuji sehingga terlajuk sampai dia mengadakan satu benda yang tak ada pada orang yang kena puji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Jadi orang memuji itu sehingga dia mendusta dalam pujian itu. Jadi dusta ni kita makruf, kita tahu dah, menyatakan suatu perkara yang khilaful waqi', tidak kena dengan hak sebenar. Jadi dalam duk lajak-lajak dia memuji. Jadi pujian tu kadang-kadang orang panggil bahasa kita, kata kuat pun ada puak pun. Kadang-kadang pun nak kuat, bila-bila nak bergurau baik, ataupun mungkin ada kepentingan tertentu, ataupun kadang-kadang wak nyanyi. Wak nyanyi. Wak nyanyi dia puji dengan cara dia puji. Wak nyanyi orang panggil. Jadi pujian itu tidak kena dengan hak sebenar. Jadi jatuh kepada satu sifat mazmumah, satu
dosa yang lain, iaitu menipu, jatuh ke dalam dusta. Itu kebinasaan yang kembali kepada orang yang memuji. Itu yang pertama. Yang kedua, kebinasaan yang kedua bahawasanya terkadang menzahirkan ia orang muji itu, kadang-kadang menzahirkan, maknanya menyatakan atau menunjukkan ia orang muji itu kasih akan yang dipujinya. Dia muji itu, dia menyatakan, mungkin dia menzahirkan, menyatakan kasih akan yang dipuji. Jadi benda tu satu benda yang baik. Kita kata menyatakan kasih kita, menzahirkan kasih kita kepada saudara kita, itu satu perkara yang terpuji sebenarnya. Tetapi pada ketika dia orang memuji itu, dia menyatakan kasih itu, memuji yang tercela ini, apabila dia memuji, ia menzahirkan kasih itu pada ketika tiada kasih ia akan dia. Sedangkan ia tidak kasih, ia tidak sayang pada batinnya, mana pada hatinya. Kalau begitu, maka jatuh ia ke dalam riak. Masuk pula pada satu sifat, satu perangai kelakuan hati lain yang tercela oleh syarak, yang diharamkan oleh syarak, bahkan dosa besar. Bahkan riak ini boleh menghapuskan, membinasakan amalan-amalan yang lain. Jadi riak maknanya menzahirkan kerana selain daripada hak tersembunyi, menzahirkan hak lain daripada hak sebenarnya, hak dalam hati. Jadi inilah salah satu daripada sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkadang berkata ia, orang yang memuji itu, akan barang yang tiada diyakinkan. Dia berkata, maknanya dia menyatakan pujian itu, memuji itu, pujian itu akan barang yang tiada diyakinkan, akan suatu yang tidak diketahui sebenarnya. Dia sendiri tak yakin. Dia sebut macam confident, tetapi dia sendiri tak pasti juga. Seperti berkata ia seorang yang memuji itu, bahawasanya si anu adil, atau warak. Dia kata si anu ni adil, si anu ni warak, sedangkan dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun, dia tak pasti pun, dia tak yakin pun. Jadi dia menyatakan suatu perkara yang dia sendiri tidak pasti, dia sendiri tak yakin. Dan seumpamanya, seumpama ikutlah pujian apa, adil, warak, juru amanah dan sebagainya, daripada yang tiada diyakinkan. Ia nak solat, ia nak sebut akan nak angkatkan peribadi seseorang, sedangkan ia pun tak kenal, tetapi mungkin dia ada kepentingan dalam pujian dia itu, dalam kempen dia tu terhadap orang yang dia puji itu. Maka adalah ia berkata dengan ketiada aturan. Jadi orang yang menyatakan satu sifat pujian terhadap seseorang yang dia sendiri sebenarnya tak kenal pun, tak yakin pun, tetapi dia menyatakan juga ni adil ni warak ni, apa lagi, tambah lagi, ambo kenal lama dah ni, padahal baru kenal pun, dia maksud menipu pula. Ataupun kalau kenal pun dia tidak yakin pun akan sifat-sifat. Dia nyatakan, dia puji gitu, satu perkara yang dia tidak yakinkan. Ini perkara yang dia tidak pastikan, tak tahu. Maka adalah ia berkata dengan ketiada aturan. Ini tak ada aturan bercakap, tiada tertib. Dan memuji seorang laki-laki. Ini cerita musannif menyatakan, membawa satu kisah hadis. Seorang laki-laki memuji seorang laki-laki di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain. Ada seorang laki-laki puji seorang laki-laki yang lain. Masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada situlah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hak,
qata'ta 'unuqa sahibak. Waihaka qata'ta 'unuqa sahibak. Artinya kesian akan dikau. Kesian akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau. Setengah kita jemu waihak ni celaka. Jadi maknanya Rasulullah bukan satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyupah, tidak. Kata ni kata biasa orang Arab. Nak ayat ni Allah nyanyo. Berat ni. Ada. Kesianmu ni. Mu telah potong leher saimu ni. Ada. Kamu telah potong leher kawan engkau dengan pujian dia tu. Kata potong leher apa maksud? Kinayah bagi potong leher tu bukan orang laki-laki yang potong leher tidak, dia puji. Lelaki dia puji lelaki yang lain itu di hadapan Rasulullah, bukan dia kerak leher tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata siang, mu potong leher saimu ni. Maknanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu, engkau telah binasakan akan tubuh kawan kau. Binasakan tubuh. Ni maknanya yang orang panggil ya itlaq juzuk. Ya naknya sekumur. Berbinasakan sebutir, seketul saing dia tu. Sebut leher. Tapi nak itlaq juz'i, anda apa naknya iradahnya kul. Nak semua. Nak ayatnya apabila satu pujian yang tidak jadi nyatakan dengan cara yang tidak kena, yang masuk daripada hak tercela, sebab ada juga pujian yang benar. Tidak semuanya pujian itu dicela sudah syarak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia faham, dia tahu yang kawan ni menyatakan satu pujian yang boleh membinasakan orang yang dipuji itu. Orang yang dipuji. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu juga pujian itu boleh membinasakan orang yang memuji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Tidaklah pujian itu, memuji itu diharamkan dengan cara itlaq, dengan cara total tidak, cara keseluruhan tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada memuji sahabat-sahabat baginda sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jadi yang keempat, bahawasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Kebinasaan yang keempat bagi orang yang memuji, bahawasanya yang memuji, orang yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Jadi orang yang mendengar pujian itu jadi suka. Apabila orang yang memuji itu memuji, jadi mana tak kena situ. Kena dos itu menyebabkan saudaranya suka cita gembira. Ni satu sifat, satu perangai, satu amalan yang terpuji. Sebenarnya dari sudut syarak. Tetapi kenapa nyatakan binasa sini? Sebab apa? Yang menjadi kebinasaan adalah apabila ia memuji dan orang yang dipuji itu suka cita, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Kena kau yang puji itu, patut suka cita dengan pujian yang oleh orang yang muji itu, sedangkan orang yang dipuji itu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Orang yang zalim, siapa orang zalim? Orang yang tidak menunaikan, orang yang tidak tunaikan hak Allah dan hak anak Adam. Hak Allah dan hak manusia. Zalim pada hak Allah atau zalim kepada hak manusia. Maka berdosalah ia. Berdosalah orang yang memuji. Yang memuji yang menyebabkan orang yang zalim itu suka cita. Itu berdosa. Mana boleh dosa. Dengan sebab kenapa berdosa? Dengan sebab memasukkan sukacita, maknanya menyebabkan rasa suka hati, gembira ke dalam hatinya. Hati siapa? Hati orang yang zalim. Asalnya kita menyebabkan saudara
kita ataupun orang lain suka tu adalah sifat yang terpuji, adalah amalan yang beroleh pahala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun agama melarang umatnya memberi kesukaan, sukacita kepada orang yang melakukan kezaliman ataupun orang fasik. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu. Artinya bahawasanya Allah Taala sungguhnya marah. Allah Taala marah. Apa makna Allah Taala marah ni? Maknanya Allah Taala akan azab, Allah Taala akan seksa. Itu marah. Apabila dipuji akan orang yang fasik. Jadi kalau ini banyak berlaku, orang fasik, orang buat jahat, orang buat jahat pula dalam media, dalam dipamerkan, dibuat secara live jahat itu, ataupun dia bangga-banggakan dengan kejahatan dia. Orang tetap muji apa orang tu ada harta contohnya, orang tu ada nama, orang puji juga. Jadi dia kau semangat buat benda jahat. Apa-apa orang puji, mungkin ada kepentingan. Dia kata hak masalah dia fasik, masalah agama dia tu antara dia dengan Tuhan lah. Dia puji juga, tengok sudut positif saja. Tu tak kena lah. Tak kena orang hak buat fasik, apa lagi buat fasik cara terbuka ini, agama syarat larang puji. Sebab apa? Ia menyebabkan orang itu rasa gembira dan lebih bermotivasi lagi. Karena tak ada salah rasa. Masyarakat tidak kata apa pun. Jadi menggalakkan dia lagi untuk dia buat perkara yang fasik itu. Dan berkata Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Hasan, apabila kata itlaq Al-Hasan ini maknanya Iman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup. Makna berkekalan hidup ni bukan kata hidup tak mati, tidak. Maknanya berdoa supaya panjang umur. Bukan kata hidup dengan makna tidak mati, tidak. Doa panjang umur lah. Maka sungguhnya telah kasih ia. Walaupun sebenarnya umur ni tu hatta tak ada sebenarnya. Kalau kita berdoa panjang umur ni, maknanya kita doa supaya umur kita ni ada keberkatan, ada keberkatan buat. Jadi apabila orang tu dia berdoa pada orang fasik dengan panjang umur, dengan makna supaya nak suruh orang fasik itu hidup lebih lama lah, hanya tercelanya, maka sungguhnya telah kasih ia seorang yang mendoakan orang fasik itu berkekalan hidup tu, bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Kerana orang fasik itu dia sentiasa mengerjakan maksiat. Orang fasik ni siapa dia? Orang fasik ni dia buat dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Itu fasik. Maka orang yang zalim dan yang fasik, orang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ataupun dia tidak menunaikan hak Allah Ta'ala, atau tidak mengambil hak manusia yang lain, zalim. Dan yang fasik, orang yang mengerjakan dosa besar dan mengekali dosa kecil, sayugionya, sepatutnya dalam agama, sepatutnya dicelakan dicela akan perbuatan dia tu. Bahkan dilarang, haram kita muji, supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Kadang-kadang orang buat zalim, buat satu dosa yang kadang-kadang sudah menjadi uruf dah, jadi kebiasaan dah. Sebab apa? Masyarakat tidak kata berapa dia. Tapi kalau orang buat baik, masyarakat tengok paling jual ke ikhlas ke dia ni ikhlas ke dak ni. Tetapi kalau buat benda-benda hak tak molek, tidak ada yang menegur, jadi anggap tu sudah jadi kebiasaan. Jadi sayugionya dalam agama baru dicelakan orang yang buat zalim dan buat fasik ni. Akan pekerjaan dia lah. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaannya bahawa terjadi padanya takabur.
Wallahu ta'ala alam. Dan ada pun yang dipuji. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.